Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Pantau Belanjawan bersama saya Nina Rozma. Seperti biasa, segmen ini kami akan bawakan pelbagai sudut pandangan, idea serta cadangan oleh ahli panel jemputan untuk kupas lebih mendalam mengenai pengurusan dan perbelanjaan kerajaan yang telah dibentangkan dalam Belanjawan 2023 termasuk juga dalam perancangan semasa. Dan antara topik ataupun tumpuan kita berikan pada kali ini adalah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 mencatatkan kejayaan selepas 10 tahun pelaksanaannya seperti terdapat dalam laporan tahunan 2022 yang telah dilancarkan bagi terus memacu transformasi pendidikan negara. Penilaian setiap laporan tahunan dari tahun jelas membuktikan 10 tahun pelaksanaan PPPM telah menghasilkan kejayaan yang cukup bermakna sejak pelancarannya oleh mantan Menteri Pendidikan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 6 September 2013. Kementerian Pendidikan KPM dalam kenyataan memaklumkan laporan tahunan 2022 dan Gallery Walk jelas menunjukkan walaupun terdapat pelbagai cabaran dan rintangan, ia dapat diatasi dengan keazaman yang tinggi dan inovasi yang mampan. Penghargaan tertinggi tentulah wajar diberikan kepada sumbangan kolektif warga pendidikan di semua peringkat kementerian, jabatan dan pejabat pendidikan khususnya di sekolah seluruh negara. Dan kami nak memahami sama ada matlamat yang telah ditetapkan dalam PPM ini sejauh manakah ianya telah tercapai. Sudah tentu saya akan mempersilakan tetamu kita, Dr. Anwar Ahmad merupakan pakar pendidikan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Pertama sekali, Dr. kita nak mulakan dengan pencapaian dan progres PPM ini. Tetapi mungkin Dr. boleh berikan gambaran dulu bagaimanakah perkembangan sistem pendidikan Malaysia setakat ini. Baik, terima kasih Nina. Yang pertama sekali saya ingin kongsikan bahawa sebagai sebuah negara yang mempunyai sistem pendidikan, kita bersyukur kerana kita mempunyai satu plan pembangunan pendidikan yang jika dibandingkan dengan kebanyakan negara di dunia, kita mempunyai satu kerangka yang begitu progresif, begitu komprehensif, yang kita lihat mempunyai ciri-ciri seperti mana yang diamalkan di sebuah negara maju. Jadi pada saya plan itu sendiri sudah menggambarkan kesungguhan kerajaan untuk memastikan sistem pendidikan di negara kita itu dapat dimajukan dalam tempoh antara 2013 hingga 2025. Baik, kalau kita teliti secara detail apa yang tergandung di dalam plan pembangunan pendidikan itu, kita mempunyai 5 cabaran utama yang disebut sebagai 5 aspirasi pendidikan. Kita inginkan akses yang lebih baik kepada murid-murid kita, kita inginkan kualiti pendidikan yang lebih baik, kita inginkan equity, kesamaan kepada anak-anak kita dalam proses pembelajaran, kita ingin meningkatkan perpaduan melalui pendidikan dan akhir sekali, kita ingin supaya kecekapan sistem penyampaian pendidikan dapat dipertingkatkan. 5 aspirasi ini pada saya satu kerangka yang cukup baik. Malah ia memberi satu cabaran yang besar sebenarnya kepada pengurusan pendidikan khususnya pada KPM untuk dilaksanakan dalam tempoh 10 tahun. Dan jika kita dapat melihat dalam tempoh 10 tahun ini seperti yang disebut oleh Nina, memang betul kita telah menunjukkan beberapa kejayaan, beberapa peningkatan dan sistem pendidikan kita telah menuju mengikut track yang telah ditetapkan oleh Plan Pembangunan Pendidikan. Tetapi untuk mengatakan adakah kita sudah berpuas hati dengan pencapaian kita, mungkin itu belum sampai masanya. Kita masih mempunyai banyak halangan, banyak cabaran, banyak perkara yang perlu diuruskan untuk memastikan negara kita mempunyai satu sistem pendidikan yang benar-benar berkualiti sebagaimana yang kita impikan apabila kita melihat di negara-negara maju yang lain. Tetapi bagaimanapun pada saya, apa yang telah dilakukan oleh KPM ini dengan kita faham dengan berbagai cabaran, keadaan politik yang tidak stabil pada satu masa, bencana COVID-19, begitu juga dengan kemelesetan ekonomi yang menyebabkan pelaburan pendidikan terpaksa dihadkan ataupun dijimatkan. Kita faham bahawa untuk melaksanakan satu sistem pendidikan ini memerlukan lebih banyak peruntukan, lebih banyak pemikiran, lebih banyak kerjasama dan juga penglibatan daripada semua pihak. Jadi pada peringkat ini saya mengucapkan tahniah kepada KPM kerana usaha mereka telah menunjukkan beberapa hasil, tetapi ada beberapa perkara lagi yang perlu kita tumpukan.
untuk memastikan sistem pendidikan negara kita benar-benar mencapai tahap yang kita harapkan. Baik, jadi seperti yang Doktor kongsikan 5 aspirasi, tetapi 5 aspirasi ini juga menjadi cabaran. Jadi bagaimana pihak berkepentingan mampu atasi rintangan terhadap perubahan dalam pendidikan ini? Baik, bila kita telah menetapkan kita mempunyai 5 aspirasi yang menjadi teras kepada matlamat sistem pendidikan negara kita, apa yang dilakukan oleh KPM, mereka telah mewujudkan 11 ajakan. Ajakan ini adalah untuk mencapai aspirasi-aspirasi yang saya sebutkan tadi. 11 ajakan itu misalnya menyediakan kesamarataan akses, memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan sebagainya itu adalah kerangka yang menjadi strategi kepada pelaksanaan PPPM selama 10 tahun yang lalu. Dan setiap anjakan itu telah diukur sejauh mana pencapaian dan sejauh mana yang kita telah lakukan. Dan alhamdulillah pada saya, kalau kita ambil sebagai satu perbandingan, misalnya peningkatan penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di kalangan murid-murid kita telah meningkat, walaupun belum mencapai tahap yang memuaskan tetapi telah meningkat. Begitu juga dengan lantikan guru-guru baru, memberi latihan yang lebih tinggi kepada guru-guru, itu bagi memenuhi apa yang dihasratkan dalam anjakan yang keempat, iaitu meningkatkan transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Begitu juga contohnya Nina, dalam memaksimalkan kerjasama dengan ibu bapa, komuniti, sektor swasta dan sebagainya, kita mengadakan banyak libat urus, banyak kerjasama, kita ada sekolah amanah dan sebagainya yang melibatkan agensi kerajaan, agensi swasta, PIBG, persatuan guru dan sebagainya. Pada saya, dengan adanya kerangka PPPM ini, 11 anjakan yang telah ditetapkan itu menjadi satu panduan yang jelas kepada KPM bagaimana untuk menggerakkan sistem pendidikan negara. Dan saya percaya bahawa dengan adanya 11 anjakan ini, kita tidak akan hilang arah dan hilang tumpuan. Tetapi yang menjadi cabaran pada kita seperti yang saya sebutkan tadi, tidak semuanya dapat dilaksanakan dalam jangka masa yang kita harapkan. Kerana kita berhadapan dengan cabaran ekonomi, cabaran politik, cabaran kesihatan dan sebagainya. Tetapi pada saya, kita bersyukur kerana sekurang-kurangnya kita sudah menunjukkan peningkatan dalam beberapa sektor yang penting seperti kita dapat meningkatkan ataupun menyelesaikan beberapa isu sekolah daif. Walaupun belum selesai sepenuhnya, kita sedang ke arah itu. Kita juga dapat menyelesaikan isu kekurangan guru walaupun belum sepenuhnya, tetapi lantikan guru-guru baru selama yang begitu ramai, sekurang-kurangnya dapat memberi kita keselesaan ataupun dapat memberi kita sedikit ruang untuk mengatakan bahawa insya-Allah sistem pendidikan kita akan bergerak lebih baik pada masa depan. Ina. Doktor berkata bahawa pencapaian ini iaitu adalah progres yang baik tapi masih belum memuaskan. Masih banyak lagi perkara aspek yang perlu kita teliti. Jadi doktor telah kongsikan antara cabaran dan bagaimana untuk kita atasinya. Mungkin doktor boleh kongsikan dalam tempoh apa yang sebenar yang kita boleh pelajari daripada pencapaian utama dalam sistem pendidikan Malaysia dari tahun 2013 hingga 2022, terutama tahun ini seperti yang telah dicatatkan dalam PPM itu. Baik, yang pertama sekali, seperti isu-isu berkaitan dengan bencana COVID, kita telah cuba untuk menyelesaikan isu-isu keciciran. Itu yang pada saya paling utama dan paling penting dan alhamdulillah telah diberi perhatian yang cukup tinggi oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Isu keciciran perlu diselesaikan dengan segera kerana ia akan memberikan kesan jangka panjang kepada murid-murid yang terlibat. Begitu juga dengan beberapa perkara seperti meringankan silibus ataupun membebankan tugas guru supaya guru lebih memberi fokus pada pembelajaran dan pengajaran, dan juga kita telah menggerakkan teras-teras seperti Hala 7, Karamah Insanah dan sebagainya. Pada saya perkara itu telah dilakukan, tetapi mungkin cara penyampaian ataupun cara bagaimana diaturkan itu agak belum sistematik. Kita masih melihat kaedah-kaedah ataupun cara-cara penyelesaian pendidikan kita ini seperti bomba, ahli bomba, iaitu bila ada berlakunya kebakaran baru mereka bertindak. Begitu juga dalam sistem pendidikan kita. Bila kita berhadapan dengan satu isu,
barulah kita nampak respon itu diberikan. Kita belum mempunyai satu sistem yang kekal, yang relevan, yang kalis masa depan, kalis cabaran, kerana kita belum mempunyai satu dasar yang begitu. InsyaAllah pada masa depan kita boleh menyediakan satu dasar yang lebih mampan, yang lebih baik berbanding dengan apa yang ada sekarang. Nina, mungkin saya nak utarakan bahawa ada beberapa perkara yang mesti kita lakukan yang kita rasa masih belum memuaskan, yang kita harap diberi perhatian oleh pihak KPM. Misalnya, kalau kita melihat kepada keberhasilan utama sistem pendidikan yang telah ditetapkan oleh PPPM untuk gelombang yang kedua dan ketiga antara tahun 2016 hingga 2025, kita mengharapkan prestasi Malaysia berada di dalam angka 1/3 terbaik dalam penilaian PISA dan TIMSS yang dianjurkan oleh Badan Dunia OECD. Hari ini kita berada di kumpulan ketiga terbawah. Tetapi kita mengharapkan pada tahun 2025 kita akan berada dalam kumpulan yang teratas. Dan ini masih belum tercapai. Kita masih jauh daripada sasaran ini. Dan kita mesti melakukan sesuatu untuk memastikan sistem pendidikan negara kita berada 1/3 yang teratas di dalam penilaian di peringkat dunia itu. Yang keduanya, kita juga mengharapkan enrolment sekolah prasekolah mencapai 100% pada tahun 2020. Tetapi malangnya pada hari ini, seperti yang dilaporkan oleh Bank Dunia bulan lalu, enrolment ataupun pendaftaran murid-murid di prasekolah negara kita hanya mencapai 85%. Belum mencapai 100% walaupun sasaran kita adalah pada tahun 2020. Kita berada di tahun 2023, kita akan tamat 2 tahun lagi PPPM, tetapi kita masih belum mencapai tahap 100% enrolment prasekolah kita. Begitu juga dengan pencapaian 50% pengurangan jurang antara pelajar bandar dan luar bandar. Itu juga belum tercapai. Jadi pada saya kita masih ada banyak urusan-urusan ataupun usaha-usaha yang mesti kita lakukan untuk memastikan matlamat asal PPPM itu dirangka boleh dicapai sebelum tamat pada tahun 2025. Banyak peratusan angka yang Doktor kongsikan bahawa kita perlu capai agar kita dapat kita dapat menjadi sistem pendidikan yang lebih baik. Namun seperti yang Doktor kongsikan, sebenarnya dah banyak usaha dan inisiatif ini. Cuma mungkin penyampaian itu boleh cakap iaitu kurang ataupun belum sistematik. Jadi bagaimana untuk kita libatkan stakeholder kita seperti peranan komuniti, syarikat korporat, termasuk juga dengan NGO. Tapi Doktor, jangan ke mana-mana, kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan sambung selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan dan kita masih meneruskan perbincangan kita bagaimana untuk kita memahami, untuk kita kekalkan trajektori positif terhadap sektor pendidikan. Sudah tentu kita masih bersama tetamu kita, Pakar Pendidikan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM, Dr. Anwar Ahmad. Terima kasih Doktor kerana masih setia bersama kami. Tadi sebelum berhenti rehat, banyak yang telah Doktor kongsikan bahawa usaha, inisiatif, program banyak telah dilaksanakan sebelum-sebelum ini bertahun-tahun lagi. Cuma apabila dengan PPM ni dalam masa 2013 hinggalah kita boleh cakap tahun 2025 ni akan menekankan mungkin cara penyampaiannya. Okey, Doktor, kalau kita dah banyak usaha tapi belum sistematik, bagaimanakah peranan kita boleh cakap stakeholders kita? Peranan komuniti, peranan syarikat korporat dan juga NGO. Apakah bagaimana mereka dapat bantu mencapai matlamat ini dan kejayaan terhadap sistem pendidikan kita? Baik, terima kasih Nina. Kalau kita lihat negara-negara maju, bagaimana mereka memajukan sistem pendidikan mereka, salah satu komponen yang mereka berikan kepentingan adalah penglibatan komuniti. Penglibatan ibu bapa, agensi, syarikat, seperti kita di sini Persatuan Ibu Bapa, Persatuan Guru-Guru dan sebagainya. Penglibatan ini telah meningkatkan banyak perkara, khususnya berkaitan dengan bagaimana sistem itu dapat disampaikan dan dapat dipahami oleh semua pihak. Satu perkara yang kita mungkin lihat dalam sistem pendidikan kita ni, sistem penyampaian ataupun
cara bagaimana sesuatu keputusan itu dibuat itu masih terikat kepada terlalu bersifat centralized ataupun pemusatan kuasa itu terlalu tinggi sehingga kan Bank Dunia pernah memberikan peringatan kepada kita pada tahun 2013 dalam laporan ekonomi mereka bahawa Malaysia ini mempunyai satu sistem pendidikan yang sangat centralized. Malah dalam unjuran mereka menamakan Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai satu sistem pendidikan yang antara yang paling centralized di dunia. Pada mereka ini adalah satu keadaan yang tidak begitu baik kerana dalam amalan sistem pendidikan moden, sentralisasi ini akan melambatkan dan akan menyebabkan sistem penyampaian maklumat itu menjadi begitu kurang cekap. Dan mereka seperti juga yang telah diamalkan di negara-negara maju, mereka sudah membuktikan bahawa sistem pendidikan yang dinyah pusatkan ataupun decentralization ini telah meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian. Di negara kita ada 10,200 buah sekolah. Kita ada 5 juta murid dan kita ada lebih 400,000 orang guru. Dia merupakan satu sistem yang sangat besar dan sentralisasi akan menyebabkan banyak keadaan-keadaan ataupun perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan di peringkat pusat. Apa yang berlaku misalnya di Semporna Sabah, apa yang berlaku di Gua Musang Kelantan ataupun apa yang berlaku di Sumbangjaya di Kuala Lumpur tidak sama dari segi keperluan pendidikan. Sebab sekolah lebih mengetahui apa keperluan murid-murid mereka dan bagaimana mereka nak menyelesaikan sesuatu isu mengikut keperluan dan keadaan setempat. Sebab itu kalau kita boleh mulakan sistem penyampaian ini akan menjadi lebih cekap, lebih efisien, lebih segera dapat menyelesaikan isu-isu bila dia dibenarkan bersifat autonomi dalam sistem pendidikan. Malah dalam PPPM sendiri pada gelombang yang ketiga iaitu antara tahun 2021 hingga 2025, salah satu KPI yang telah kita letakkan adalah memberi autonomi yang lebih besar kepada sekolah untuk menyelesaikan isu-isu pendidikan setempat. Dan kita harapkan supaya KPM dapat segera menyelesaikan usaha untuk melakukan autonomi ini kepada pihak sekolah. Saya sangat yakin dan percaya dari segi penelitian dan kajian yang telah dilakukan, jika kita ingin melakukan penambahbaikan kepada sistem pendidikan, pendekatan decentralized ini akan menyebabkan kita lebih segera mencapai matlamat dan tujuan-tujuan pendidikan yang telah kita tetapkan di dalam PPPM pada tahun 2025 nanti. Nina. Seperti yang doktor kongsikan bahawa decentralized ini bukanlah untuk menyusahkan mana-mana pihak tetapi adalah untuk memantapkan lagi pelaksanaan usaha terhadap sektor pendidikan. Mungkin di luar sana kurang faham ataupun kita boleh cakap mengenai kenapa kita perlu decentralized. Mungkin doktor boleh kongsikan transformasi impak kepada pendidik di peringkat berbeza dari prasekolah hingga ke pengajian tinggi agar kita dapat memperhalusi usaha ini. Baik, kalau kita bercakap soal decentralized ini, setiap murid, setiap kawasan, setiap sekolah mempunyai komuniti dan latar belakang yang sedikit berbeza-beza antara satu sama lain. Sebuah sekolah yang mempunyai ramai murid-murid yang miskin, yang lahir daripada B40 misalnya, memerlukan bantuan yang lebih daripada kerajaan untuk menyelesaikan masalah pendidikan di tempat mereka. Ada sekolah-sekolah yang lebih mewah, lebih kaya, lebih mempunyai kemudahan. Mereka mungkin tidak memerlukan peruntukan yang besar tetapi mereka memerlukan bantuan-bantuan dalam bentuk yang lain. Jadi melakukan desentralisasi ini akan menyebabkan KPM lebih memahami apakah keperluan-keperluan setempat supaya dengan itu KPM dapat menyasarkan peruntukan, dapat menyasarkan kepakaran dan dapat menyasarkan perhatian mereka kepada kumpulan-kumpulan yang berbeza ini secara lebih efisien. Ini yang diperlukan dalam melakukan desentralisasi. Jika tidak, kita selalu membuat keputusan yang blanket. Semua orang soalannya sama, semua sekolah soalannya sama dan ini menyebabkan ada sekolah yang tidak boleh berfungsi dengan baik. Saya bagi satu contoh, Rina. Apabila kita berhadapan dengan cuaca yang panas tempoh hari, ada sekolah-sekolah yang sebenarnya tidak berada dalam cuaca yang panas itu. Sekolah di Cameron Highlands, sekolah di Kundasang, sekolah di kawasan Tanah Tinggi,
tidak berhadapan dengan masalah titik panas sebagaimana kawasan-kawasan yang lain. Tetapi disebabkan kita membuat satu keputusan yang centralized, semua sekolah ditutup ataupun semua sekolah diarahkan supaya tidak melakukan aktiviti di luar bilik darjah. Sedangkan sekolah-sekolah di kawasan yang tidak terlibat dengan titik panas ini boleh saja melakukan aktiviti mereka mengikut keperluan dan keadaan mereka. Jadi pada saya untuk meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan, maka kita mesti melakukan desentralisasi ini dan membenarkan pihak sekolah, pihak pengetua, pihak guru besar, PIBG melakukan dan memikirkan apakah yang terbaik untuk pendidikan anak-anak mereka di kawasan mereka. Baik, Doktor, kalau kita bercakap mengenai decentralized, iaitu setiap murid, setiap pendidik, mereka mempunyai keperluan masing-masing, mengikut daerah, mengikut kawasan. Jadi, apakah langkah panjang untuk kita pastikan, walaupun kita melakukan decentralized ni, tapi apakah solusi jangka panjang agar kita pastikan decentralized ni tidak, iaitu terjejaskan mana-mana pihak? Bagaimana, Doktor? Yang pertama yang kita perlu lakukan adalah meningkatkan keupayaan kecekapan pihak pentadbiran sekolah. Pengetua, guru besar, guru-guru mesti dipertingkatkan keupayaan mereka membuat keputusan yang selari, yang sejajar, yang memenuhi apa yang telah dihasratkan oleh KPM. Jadi keupayaan mereka membuat keputusan yang baik, yang bijak, keputusan yang boleh memberikan manfaat yang besar kepada murid-murid harus dilatih, harus diberikan input oleh KPM. Jadi tugas KPM apabila melakukan desentralisasi adalah meningkatkan kebolehan, memperkasakan keupayaan pihak-pihak sekolah, khususnya pengetua, guru besar, guru-guru, pentadbir dan juga di kalangan ibu bapa dan pihak yang berkaitan. Jadi pada saya, desentralisasi ini bukan bermaksud kita menyerahkan kuasa otonomi kepada sekolah, tetapi bagaimana untuk meningkatkan, to empower our pentadbiran sekolah supaya mereka menjadi satu kumpulan pembuat keputusan yang lebih cekap, yang lebih berintegriti, yang lebih profesional pada masa depan dan tidak hanya menunggu keputusan itu datang daripada pusat. Jadi pada saya itulah yang telah diamalkan di banyak negara yang maju sistem mereka kerana mereka mempunyai pentadbiran sekolah yang cekap, yang efisien, yang berani dan tahu apakah yang terbaik untuk keperluan pendidikan di kalangan anak-anak di kawasan mereka. Kita tahu PPM adalah satu langkah ataupun inisiatif yang kita dapat lihat kejayaannya. Tetapi kita masih jauh bergerak ke hadapan. Jadi doktor mungkin boleh kongsikan bagaimana inisiatif ini ataupun inisiatif-inisiatif yang lain dapat menentukan hala tuju ataupun dasar pendidikan kita. Baik, jika kita teliti dokumen PPPM ni, kita akan dapati bahawa PPPM ini masih relevan untuk digunakan selepas tahun 2025. Malah kalau kita lihat kebanyakan pencapaian kita sebenarnya masih berada di tahap gelombang yang kedua. Walaupun kita sekarang ni berada di gelombang yang ketiga antara tahun 2021 hingga 2025 iaitu gelombang terakhir, tetapi pencapaian yang telah dimaklumkan oleh KPM itu sebenarnya pencapaian yang sepatutnya kita telah capai pada gelombang yang kedua iaitu pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Tetapi kita maklum bahawa pandemik, ketidakstabilan ekonomi, ketidakseimbangan ekonomi dan juga politik telah menyebabkan beberapa usaha kita tertangguh selama 2 atau 3 tahun yang lalu dan kita sedang melakukan penambahbaikan kepada apa yang telah kita tertinggal. Jadi walaupun kita sebenarnya di belakang daripada perancangan kita ataupun jangkaan kita di dalam PPPM, tapi perkara itu kita kena terima sebab ujian ataupun cabaran yang telah kita hadapi yang tidak boleh kita elakkan. Jadi pada saya, apa yang harus dilakukan bukanlah selepas 2025 itu kita terus melupakan plan pembangunan pendidikan ini, tetapi pada saya apa perkara-perkara yang belum kita capai, apa perkara-perkara yang belum kita tunaikan, kita lanjutkan sehinggalah pada tahun 2030. Jadi plan pembangunan pendidikan ini masih relevan untuk kita jadikan sebagai dokumen kita, menjadikan ia sebagai hala tuju kita sehingga tahun 2030, khususnya pada peringkat gelombang yang ketiga yang belum kita capai pada waktu ini. Jadi bagaimana untuk kita pastikan pemantauan dan penilaian yang mantap untuk setiap inisiatif dan usaha yang dilaksanakan dan akan dilaksanakan? Yang pertama sekali kita mesti membuat pelaporan yang berintegriti telus
kita mesti berkongsi maklumat dan fakta yang sebenar tentang keadaan sistem pendidikan kita kepada masyarakat. Kita tidak mahu masyarakat hilang kepercayaan kepada data-data yang kita sediakan, seolah-olahnya data itu data yang cantik, tetapi pada hakikatnya di lapangan masyarakat melihat perkara yang berbeza berlaku di dalam sekolah mereka. Jadi biarlah pada waktu ini dan masa-masa hadapan, data-data yang dibentangkan oleh pihak kerajaan, oleh KPM dan juga pihak yang berwajib tentang pendidikan ini adalah data-data yang menyokong apa yang sedang berlaku dalam sistem pendidikan dan selari dengan apa yang sedang dilihat oleh masyarakat. Kita mempunyai satu masyarakat yang celik pendidikan pada hari ini. Kita kagum sebenarnya melihat bagaimana ibu bapa pada hari ini mengetahui banyak perkara tentang sistem pendidikan berbanding dengan pada satu masa yang lalu. Mungkin pada waktu itu ibu bapa mementingkan pendidikan tetapi mereka tidak sampai begitu detail mengetahui apa yang terkandung dalam silibus. Tetapi hari ini ramai ibu bapa yang bukan sahaja tahu banyak perkara tentang pendidikan, malah mereka ingin melihat semua perkara itu dilibatkan mereka. Pembuatan silibus, perancangan persekolahan, takwim sekolah dan sebagainya. Jadi KPM bukan sahaja kena melakukan lebih banyak libat urus, lebih telus kepada data-data yang ada, tapi pada saya menjadikan ibu bapa itu sebagai rakan kongsi terdekat KPM supaya sistem pendidikan ini dapat bergerak seiring. Apa yang dihasratkan oleh KPM, apa yang dihasratkan oleh ibu bapa itu bergerak seiring untuk mencapai sistem pendidikan yang lebih baik pada masa depan. Kita berharap dengan kejayaan PPM dan termasuk juga perkongsian Dr. Anwar menyuntik semangat agar sistem pendidikan kita dapat mengekalkan trajektori positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Anwar Ahmad, merupakan pakar pendidikan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian sahaja Pantau Belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman. Salam hormat.